Okay, so kita akan tengok satu persatu proses yang kita sebut tadilah. Okay, dalam protein sintesis, actually anak-anak dia ada dua proses yang utama. Okay, inilah yang terbahagi kepada dua kumpulan. Hello? Ya? Kenapa? Boleh nampak skrin, madam? Boleh. Okay, so dalam proses protein sintesis ada dua proses utama. Yang pertama akan dimulakan dengan proses transcription. Okay, dalam gambar yang ada pada first slide ini, kita nampak yang proses transcription ini dia berlaku dalam struktur yang warna purple ini yang merupakan nukleus. Okay, so proses ini berlaku nukleus, okay, di mana apa tujuan proses ini, you tengok daripada DNA. Okay, DNA ini ada maklumat, kita akan ambil sebahagian dari maklumat ini, kita salin. So kata kunci untuk transcription adalah proses kita salin ataupun Englishnya is transcription. Okay, dan daripada DNA ini, DNA itu tak rosak, kita tak potong DNA untuk ambil. Okay, ada enzim yang akan terlibat di mana kat sini kita nampak enzim ini adalah RNA polymerase. Dia yang akan bind pada DNA dan dia yang akan menyebabkan bahagian tertentu pada DNA ini disalin. Let's say mungkin pada bahagian ini sahaja yang ada maklumat yang kita nak. Dan dia akan salin dalam bentuk RNA. Dan lagi tepat, RNA ini sebenarnya adalah mRNA. Cara tulis mRNA memang M kecil, RNA besar. Dan dia single strand. Sebab RNA kita belajar sebelum ni dia adalah single strand. So kalau dalam gambar yang ni, RNA ni yang warna merah. Okay, so apabila mRNA ini telah disalin melalui transcription, dia akan keluar melalui nukleus dan pergi ke cytoplasm, bahagian yang warna peach ni. Okay, dan di cytoplasm akan berlakulah proses kedua yang kita panggil sebagai translation. Okay, so untuk proses translation ni pula, okay, dia akan berlaku di cytoplasm dan dia akan translate. Maknanya dia akan terjemahkan. Terjemah apa? Terjemahkan maklumat yang ada pada mRNA tadi, okay, dengan bantuan dua lagi rakan dia, iaitu tRNA dan juga rRNA yang berada dalam bentuk ribosom. Ini kita akan belajar dalam next class. Hari ini kita nak fokus hanya pada transcription. Okay, sebab tu yang kalau you nampak yang warna coklat ni, okay, inilah rRNA yang telah bergabung dengan protein dan membentuk satu struktur yang kita panggil sebagai ribosom. Ini komponen this one. Mana tRNA? Ini tRNA. Okay, so mereka berdua akan translate maklumat pada mRNA dan akhirnya inilah produk yang kita akan hasilkan, amino acid chain. Okay, dan amino acid ini akan membentuk protein apabila dia bergumpal atau form another bond. Dan setiap protein itu berbeza sebab maklumat untuk hasilkan dia adalah maklumat yang berbeza kita salin pada DNA. Okay, so itu pengenalan dulu tentang protein sintesis. Ada dua step. So hari ni kita akan belajar dulu transcription. So geng-geng yang buat transcription akan kena dengar betul-betul lah apa yang saya akan fokuskan. Okay, tapi sebelum tu, let's recall. Apakah dia struktur-struktur yang akan terlibat sepanjang protein sintesis ini?
Okay, struktur nombor 1 ini merujuk kepada apa? Satu ni apa? Warna biru ni apa? Okay, ini actually adalah eukaryotic cell. Okay, sel-sel dalam badan kita. Okay, dan C ini adalah cell membrane ataupun plasma membrane. Nombor 2. Nombor 1 cell membrane. Nombor 2 ni apa? Warna biru cair. Nombor 3 ni apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? 2? Cytoplasm, betul. Nombor 3, dalam struktur 4 ni sebenarnya, 4 ni dia nak merujuk kepada nukleus. So dalam nukleus ada struktur apa yang double helix ni? DNA. Okay, very good. It is DNA. Okay, so dalam DNA bila kita nak bercakap tentang proses protein sintesis, okay, ada berapa step tadi? Ada 2 kan? So yang berlaku dalam nukleus adalah proses yang kelima yang kita panggil sebagai transcription. Jangan transcript saja, transcription. Manakala nanti proses yang kat bawah ni, okay, inilah yang kita panggil sebagai translation. Combination of transcription dan translation, 1 tambah 2 barulah siap protein sintesis. Okay, so 5 ini dia nak merujukkan proses transcription dan hasil dari proses transcription kita akan hasilkan struktur 6. Apa 6 yang akan terhasil ni? Dan akhirnya 6 ni akan keluar pergi ke cytoplasm. 6 ni apa? Apa terhasil tadi daripada transcription? mRNA. Yes, very good. mRNA. Okay, mRNA bila dia nak keluar, actually dia keluar dari struktur nombor 7 ni tau. Okay, 7 ini sebenarnya merujuk kepada nuclear pore. Apa dia nuclear pore? Membran nukleus kita ni sebenarnya dia tak tertutup macam ni. Okay, membran nukleus ni sebenarnya dia ada lubang-lubang. So ini nuclear pore. Okay, so mRNA ini keluar pergi ke cytoplasm. So 11 ni adalah mRNA juga. Okay, so 8 ni agak-agak apa? Apa yang datang ni? Ini di bawah amino acid tau. Apa nombor 8 ni agak-agak? Dia yang datang satu persatu. Okay, nombor 8 ni sebenarnya adalah tRNA. Okay, dan nombor 9 bila dia translate, nombor 9 ini adalah amino acid. Mana nak buat nombor 9? Salah. Sekejap, kasi ada gambar. Okay, nombor 9 ni adalah amino acid sequence. Okay, ataupun nak mudahnya kita sebut dia sebagai protein lah. Hasil daripada kita baca, dan waktu kita nak baca nanti kita akan baca setiap mRNA ni 3. Tu nanti Media akan ajar dalam proses translation. Dan nombor 10 ni sebenarnya warna purple kat belakang. Okay, ini merupakan ribosom. Kenapa kita tak label sebagai rRNA? Sebab untuk bekerja dalam proses translation, dia mesti dah bergabung dengan protein dan bentuk macam burger. Okay, kalau kita tengok ribosom kan, okay, nanti you akan tahu dia macam burger. Dia akan ada roti burger yang atas tu dan dia akan ada roti bawah burger tu. Keseluruhan ni kita panggil ribosom, dan bila dia bergabung dia akan ada 3 tapak. Tapak ni kita panggil EPA. Tapak EPA ni lah tempat nak baca-baca ni nanti. So ini kita akan belajar dalam translation. Okay, so transcription yang you nak kena belajar ni very simple. Okay, kejap. Yang ni saya nak buang dulu. So apa yang kita bincang ni tadi, ini gambarnya sebenarnya. Okay, nanti boleh tengoklah bila saya export. Okay, dan apa yang kita nak belajar hari ni, okay, dia akan fokus pada 3 step. Okay,
Inilah contoh rupa di mana nanti siapa yang buat proses transcription, you kena pastikan you pecahkan proses ini kepada tajuk-tajuk ni. Okay, dan sepatutnya setiap tajuk ini ada gambar yang represent dia. Ini salah satu contoh. Mungkin gambar ni susah ke, tak cukup label ke, dia akan menyebabkan you kehilangan markah. Sama dengan yang buat DNA replication. Saya nak ingatkan, hari tu ada 6 tajuk yang saya highlight. Masa you buat, you dah letak gambar, label dah ada, bila you nak cerita point-point, atas tu mesti ada tajuk kecil tu. Okay, kalau tak ada tajuk tu, you akan kehilangan markah. Okay, so kalau untuk transcription, tajuk ini kena ada, iaitu yang pertama initiation, yang kedua elongation dan yang ketiga termination. Ayat ni jangan ikut yang ni pula. Kita akan ikut apa yang kita belajar dalam nota kita, dalam silibus kita. Kalau macam ni je tak cukup. Okay, sebab untuk setiap proses, contohnya kalau you all yang dah buat kan, you tulis sikit-sikit, you tulis macam contoh yang saya dah tanda DNA replication, dia lebih kepada function enzyme. Nampak macam dah ada information, tapi kita akan tanda ikut point. Kalau DNA replication actually dia kena ada 20 point. Yang ada dalam nota kita tu, kalau you include, insyaAllah you akan dapat markah penuh. Tapi kalau you pilih-pilih ayat you tak lengkap, mungkin you akan kehilangan markah untuk writing. Okay, so jangan ambil yang ni pula, walaupun ini dah betul tapi markah you tak akan cukup nanti. Alright. So, generally, transcription ni terbahagi pada 3 proses. Ini contoh gambar dalam buku nota kan. So, mungkin boleh juga kalau you nak lukis yang macam ni. So kena lukis ini gambar 1, ini gambar 2, gambar 3. Tapi mungkin tak lengkap atau you mungkin jumpa gambar yang lebih okey. Alright, dan apa yang saya nak highlight kat sini, dalam proses transcription hanya ada satu sahaja enzim yang kita gunakan. Tapi enzim ini akan ada peranan yang berbeza pada especially 2 step pertama ni. Maknanya satu enzim tapi fungsi dia lebih dari satu. Kita boleh fokus kepada 4 fungsi dia. Okey? Dan proses yang kita kena terangkan bila cari gambar, hati-hati, kita mesti cerita tentang transcription dalam eukariot. Eukariot ni apa? Eukariot ini merujuk kepada eukaryotic cell. Apa beza eukaryotic cell dengan prokaryotic cell? Eukaryotic cell ni sel kita. Okay, kalau you tengok pada gambar dalam nota you all, okay, nampak tak? Protein sintesis dalam prokaryot. Contoh prokaryot ni bakteria. Kita tak nak yang macam ni. Okay, kenapa dengan yang ni? Okay, kalau prokaryot, contohnya bakteria, you tengok, semua proses yang berlaku dalam cytoplasm. Dia tak ada nukleus sebab prokaryot memang tak ada nukleus. So DNA dia berada dalam cytoplasm, berlaku transcription jadi mRNA dan translation semua dalam cytoplasm. Kita tak nak macam ni. Dalam silibus kita, kita nak you cerita proses transcription dalam eukaryot. Okay, contohnya kita lah animal cell atau plant cell yang memang dah ada organel-organel. Di mana kita ada ni, struktur putus-putus ini yang kita panggil sebagai nuclear envelope. Di mana yang tadi mana kata dia tak straight line sebenarnya, ada lubang-lubangnya. Lubang-lubang ni lah yang kita panggil sebagai nuclear pore. Tapi ini adalah kawasan nukleus you. Yang kalau gambar 3D tadi you nampak struktur purple tu, kalau you tengok balik video dia berlubang-lubang. So apa yang berlaku kat dalam, dia boleh berlaku exchange of material antara nukleus dengan cytoplasm of cell. Okay, tujuan dia apa? Okay, tujuan dia adalah supaya macam ni lah, kalau mRNA dah terhasil, kalau nukleus ni tutup pintu semua, macam mana nak keluar dan hasilkan protein ni? Okay, so ini yang kita nak fokus. Alright, so this does not occur at prokaryote. Maksud dia kenapa dia kata tak occur at prokaryote? Sebab kalau prokaryote dia tak ada nucleus envelope. So dia tak adalah yang nanti mRNA itu keluar. So kita fokus pada 3 step ini Okay, ini contoh gambar, gambar ni pun ada dalam nota. Cuma bila you buat gambar assignment, tak kira lah bab apa, you tak boleh buat gambar hitam putih. So you kena buat gambar yang berwarna. Kalau buat tulisan tangan warnakan, kalau you buat pakai komputer lagilah, jangan ambil gambar hitam putih. You kena cari gambar yang berwarna. Kita tak nak you just snipping daripada nota tu PDF snipping je. Tak nak. Cut
crop macam tu, tak nak. Kita nak effort, sebenarnya ada banyak sangat gambar. Okay, so ini yang madam kata. Okay, saya nak highlight yang ni tak ada dalam nota kita. Sebenarnya dia ada dalam proses tapi saya summary-kan. Jangan risau, nanti boleh tambah dalam nota you. Okay, di mana RNA polymerase inilah the only enzyme yang involved. Okay, this is the only, satu-satunya enzyme. Okay, dalam proses apa? Transcription. Okay, tapi apa kerja dia? Okay, sepanjang proses tu nanti, okay, yang pertama dialah yang akan kenal pasti kawasan mana dekat DNA dia nak bind. Okay, bagaimana yang dia nak start salin? Dia bukan akan salin keseluruhan DNA macam DNA replication, tak. Okay, dia akan pergi. Oh, hari ni dia nak hasilkan protein insulin, so maklumat gene tu kat sini je. So, RNA polymerase ini akan bind, recognize, kenal pasti dan dia akan bind. Kawasan mana dia akan bind? Dia akan bind pada promoter on DNA region. So, bila you tulis ayat, you kena tulis lengkap. Tak boleh sampai promoter je. Kena tengok balik. Itu yang madam tengok dalam yang madam dah semak, ada yang tak lengkap. Okay, so you mungkin akan kehilangan markah. Okay, yang kedua, bila dia dah bind, dialah yang akan unwind the double helix. Maksudnya apa? Dia yang akan breakdown. Breakdown apa? Apa yang ada antara DNA dengan DNA yang menyebabkan dia berpintal tu? Dia akan breakdown apa untuk unwind? Peranan ni sama dengan peranan helicase dekat dalam DNA replication. So dia breakdown apa? DNA. Dia breakdown DNA? Hydrogen bond. Hydrogen bond, betul. So maknanya sebab dia dua strand. Dia putuskan dulu hydrogen bond, barulah DNA yang berpintal ni akan terbuka. Aim kita nak hasilkan mRNA, satu je. Jadi nanti kita akan tengok bukan dua-dua strand akan bertugas. So penting untuk orang yang buat transcription, dia kena label strand mana yang akan dipilih. Label sebagai template strand. Strand yang tak dipilih, kita akan label sebagai non-template strand. Okay. Okay, so breakdown hydrogen bond. Okay, bila dia dah putuskan, dah ada dua strand yang terbuka, tapi dia tak terbuka keseluruhan tau. Dia jadi macam bubble je. Contoh ini DNA yang masih coil lagi. So dia let's say dia terbuka macam ni je. Bahagian hujung ni masih berpintal. Dia jadi macam bubble macam ni. Okay, so kita akan pilih lah yang mana yang akan jadi template. Okay, seterusnya dia juga bila dia dah bind, okay, illustrationnya macam seolah-olah dia bind kat sini. Let's say ini adalah RNA polymerase. So waktu ni juga dia akan initiate mRNA synthesis. Maknanya dia akan pilih. Strand mana dia akan pilih? Dia tengok. Katalah strand ni 5 ke 3, strand atas. Strand bawah mestilah 3 ke 5. So yang mana dia akan pilih untuk jadikan template? Sebab proses transcription ini sama. Dia mesti berlaku dalam arah 5 ke 3. Nak hasilkan new mRNA dalam arah 5 ke 3. Jadi agak-agak yang mana yang kita nak guna sebagai template? Dia tak kisah apa sebenarnya. Ikutlah you nak guna yang mana. Kalau macam ni let's say, katalah arah nak dihasilkannya ke sana. Mana yang ada nak guna? Yang atas ke yang bawah? Atas ke bawah? Atas ke bawah? Nak 5 ke 3 ke kanan. Kalau kita nak hasilkan new mRNA ni ke kanan. Dia mesti 5 ke 3. So strand mana jadi template? Takkan ambil yang bawah. Tak, mestilah yang bawah. Betul, pandai. So yang bawah ni lah yang kita akan salin jadi template. Yang atas tak jadi template. Okay, so itu yang antara yang akan berlaku. Dan apa kerja dia? So dia akan tambah. Apa yang disalin ni? Contoh kalau kat sini A, okay, dekat DNA A, dia akan tambah U. Kalau kat sini C, dekat DNA template C, dia akan tambah G. Dia salin lah pada seluruh kawasan tu. Itu yang kita merujuk kepada fungsi yang keempat, dia add free RNA nucleotide. Okay, this slide adalah untuk you faham. Okay, tak perlu masukkan dalam proses. Sebab untuk assignment kita, fokus satu page tu untuk proses transcription. Yang mana proses transcription? Ini dia.
Okay, madam pecahkan. Kenapa yang hari tu pun madam ada buat step 1 apa? Ini kena include. So you nak cerita initiation, let's say you fokus, you nak bahagi 3 ke kelas you, terpulang. Design macam mana terpulang? Okay, tajuknya initiation, ada gambarnya, ada ayat-ayatnya. Okay, so let's say inilah DNA kita. Okay, apa yang berlaku sewaktu initiation? Okay, RNA polymerase akan recognize and bind. Sama dengan ayat tadi. Okay, lepas tu RNA polymerase juga yang akan unwind the DNA double helix. So dua fungsi utama tadi merupakan yang berada dalam step initiation. Ayat dia kena lengkap macam ni. Ini semua point berbeza-beza. Point nombor 1, point nombor 2. Dan bila dia dah terbuka macam ni, okay, kita kena bagi tahu only one strand of DNA will act as template while another strand is non-template. Kita tulis ayat ni, so dalam gambar kita, make sure kita label. Okay, kalau ni dia kata 5 ke 3, 3 ke 5. Okay, boleh ke kita terus pilih yang ni? Tak, dia nanti tengok, kita tengok dia tambah yang dekat mana. Okay, sebab cara penambahan new nucleotide itu mesti berlaku dalam arah 5 ke 3. So yang sekarang ni, tak label lagi pun tak apa. Okay, gambar ni yang penting ada nampak lah. Kalau you lukis gambar ini sahaja pun okey. Tapi nampak labelingnya, enzimnya ada, kawasan bahagian dalam tempat dia bind itu adalah promoter, membayangkan ayat ni. Dan transcription unit ini yang maksudnya yang ada gene yang kita nak salin. Okay, labelkan strand mRNA, tak nak buat ada gigi-gigi, nak buat satu garisan macam ni pun okey. Tapi kita label dia sebagai DNA. Ada 5 ke 3. Label sangat penting. Okay, cukuplah. Okay, dan kat sini kita terus mention fungsi yang keempat, fungsi dia yang ketiga iaitu initiate RNA synthesis. Kalau tulis mRNA synthesis pun tak ada masalah. So 4 point ini mesti ada dalam initiation. Boleh faham tak step nombor 1? Dalam nukleus ada DNA, RNA polymerase datang. Bila dia datang, dia akan bind. Recognize dan bind. Kena pasti dan bind. Dia nak bind pada apa? You kena pastikan you mention dia bind pada promoter. Apa tujuan dia bila bind? Bila dia start bind, dia akan unwind DNA double helix. Okay? Dan kita tahu bila unwind akan jadi 2 strand. Okay, satu sahaja strand akan act as template while another strand kita panggil dia sebagai non-template. Pada waktu ni you tak buat gambar dia tambah nucleotide tak apa. Yang penting dia terpisah dan kita sebut yang RNA polymerase akan initiate RNA synthesis. Okay, so maksudnya 3 fungsi ni berlaku dalam initiation. So tak perlulah nak buat ni slide lain. Okay, sebab dah ada dah dalam point-point. Yang tadi ni madam summary-kan supaya kalau you kena jawab quiz ke apa you tahu. Okay, next. Untuk step elongation. Ini ayat penting kita nak cerita. So tadi dah terbuka. Tadi gambar tadi tak terbuka lagi kan? Okay. Ataupun you boleh buat gambar yang ni. Okay, now bila dah terbuka dalam tu dah start dah. Dah ada RNA transcribe. Nampak tak warna lain? Jangan buat sama je. So kita dapatlah beza, DNA warna biru, RNA warna merah. Start sikit dah. Okay, gambar ni terpotong ni sebenarnya. Okay, you carilah gambar yang betul sebab saya rasa gambar yang betul je kalau you nak tengok, saya ada letak tak? Ada, nampak? Okay, adalah kalau you nak rujuk gambar ni tapi you boleh cari juga online. Nota ni pun saya akan bagi nanti, jangan risau. Okay, so untuk step yang kedua elongation. Strand dah terbuka. Okay, yang mana yang akan jadi template? So kalau macam ni you tengok strand 3 ke 5 ni akan jadi template sebab RNA ini dihasilkan dalam arah 5 ke 3. So ini 5 dia. Kecil sangat gambar ni. Sekejap. Kita besarkan kejap. Maknanya sekarang ni dia pakai strand ni tempat terhasilnya, maknanya hujung belah sini dia ni adalah 5. Ini hujung ni 3, 4, 5, 3. Okay. So dia pakai strand yang bawah. So yang bawah ini dikira template strand. Yang atas ni kita boleh label sebagai non-template strand.
saya suggest better apa yang kita belajar, you label. Walaupun 2-3 kali. Sebab kita takut ada part kita tersalah eja. Okay, so itu mungkin nanti tak menyelamatkan kita bila apa kita kata bila ditanda. Kita tak nak macam tu. Okay, so apa point yang kita nak cerita kat sini, gambarnya let's say you ambil gambar ni, okay, perubahan lah kalau nak lukis dua-dua macam ni lagi cantik, nampak step by step. Tengah baru tambah, this one dah semakin panjang. Okay, as RNA polymerase move along the DNA template, maknanya dia takkan stick kat situ. Dia akan lalulah sepanjang transcription apa tadi kita panggil transcription unit yang ada gene tu. So bila dia lalu, okay, ayat ni jangan simplify pula, ingat dan tak payah tulis. As dia move along, dia akan keep unwind the DNA. Lalu je buka. Dan sambil dia buka, dia juga akan terus add free RNA nucleotide. Okay, dia tambahlah ikut. Tapi bukan pada dua-dua strand, hanya pada satu strand. Kalau you tengok kat sini, nampak template yang atas ni akan jadi non-template. Template yang bawah ini adalah template yang kita baca, berlaku penambahan. Kalau T dia tambah A dia tambah U. Ini yang berbeza. Dan you kena mention apa ayatnya. Adenine akan pair with uracil. Sebab kita cakap tentang molekul yang kita tengah cakap ni adalah RNA. Okay, RNA dia ada A, U, C dan G. Dan dia tak ada T. Tapi pada DNA, kenapa bawah ni ada T? Sebab bawah ni DNA, dia tak ada U. Tapi yang baru kita hasilkan ni adalah mRNA. So, kena ada ayat ni juga. Adenine pair with uracil while cytosine pair with guanine. Dan kita kena bagi tahu, proses pemanjangan ni berlaku dalam arah 5/3. So, 5/3. Okay. So labeling nombor 5/3 ni kena ada. Dan behind the point, maknanya bila lah tadi dia dekat sini, now dia dekat sini, apa jadi dekat bahagian yang dia dah tinggalkan? Behind the point of mRNA synthesis, double helix reform. Maknanya bahagian yang dia dah lalu tadi akan coil balik. Macam mana cara coil? Maknanya antara base tadi, dia bukannya ambil base tu. Base tadi dia buka sebab RNA polymerase buka dia. Now bila dah selesai, dia form balik hydrogen bond. So itu yang kita kata double helix akan reform. Itu sahaja yang perlu ada dalam step elongation. Okay, nampak macam 5 point tapi kat sini sebenarnya ada lebih kurang, ini kita pecah-pecahkan. Okay, so dia dah ada lebih kurang dalam 8 ke 7 point dekat sini. Tapi kalau tertinggal, part transcription ni senang. Tapi kalau you tertinggal point, you memang takkan boleh score untuk part writing. Okay, dan gambar tak boleh lukis satu gambar je macam DNA replication. DNA replication boleh satu gambar tapi dia punya complexity dia ialah dia kena bezakan enzim tu mesti boleh dibezakan. Warna berbeza ke, bentuk berbeza ke. Kalau this one mungkin kena lukis beberapa gambar. Tapi maknanya mesti ada labeling-labeling ni sebab dia tak banyak point Okay, so apa yang Madam nak tunjukkan? Okay, contohlah. Okay, strand ni, strand atas kita tengok. Let's say kita buat bubble ni. Okay, strand atas ni adalah kita tengok 5, 3. Strand bawah, okay, 3, 5. You boleh label kat hujung ni, tapi kalau nak label kat hujung ni, pastikanlah ni 3 lah ni kat sini. Okay, ni 5. Ni 3, ni 5. Lagi elok macam tu lah. Madam tulis kat sini takut you tak nampak. Okay, so ini adalah kita punya DNA. Yang mana yang akan act as template? So kita tahu sebenarnya dekat belakang ni, kalau dia tengah terbuka, maknanya dekat belakang ni adanya struktur macam ni. Di mana ini adalah kita punya RNA polymerase. Okey anak-anak. So kalau kita tengok gambar sekarang ni, dia dihasilkan dalam arah 5/5. Kalau gambar ni macam confuse kan, apa maksudnya?
Okay, let's say arah dia dihasilkan adalah dia tunjuk ke sana. Ke sana. Okay, mesti 5 ke 3. So strand mana yang akan jadi template? Atas ke bawah? Bawah. Bawah lah. Sebab ni 3, 5 nak ke arah sana mesti 5, 3. So dekat sinilah dia akan create new strand. Okay, dalam arah 5 ke 3. Dan dia akan pair lah apa yang ada ni. Okay, sebab ini adalah dia punya rules. Okay, rules ni sekejap dia tulis pakai warna lain. Okay, dia punya rules dalam penghasilan sama. Rules direction dia mesti from 5' to 3' direction. Jadi, apa dua lagi label yang kita kena buat? Label atas ni kita akan buat sebagai non-template DNA ataupun non-template strand. Yang bawah inilah yang kita kira sebagai template strand. Tapi hati-hati ya, jangan label yang warna merah tu pula. Sebab yang merah ni apa? Ini adalah mRNA yang sedang kita salin. Salin apa tadi Madam ajar? Transcript. Bahasanya, prosesnya transcription. Proses penyalinan transcription. Kerja yang tengah berlaku ni mRNA transcribe. So ini lebih kepada penerangan tentang nak fahamkan you all yang mana strand yang akan act as template lah. Okay, dan dah sampai pada step yang terakhir. Okay, di mana untuk step yang ketiga dia adalah termination. Okay, sampai bila RNA polymerase ni akan tambah? Sebab kita bukan nak salin keseluruhan. So gene tu dia ada portion dia je. Kalau you tengok balik, gambar nombor 1 ni nampak tak dia kata kat sini, ini je transcription unit dia sampai part sini. Padahal hujung ni ada lagi strand DNA. Okay, kita nak sampai sini je. So maknanya dekat hujung yang ini akan ada pula satu bahagian yang kita panggil sebagai terminator. Ya ke? Terminator. Madam tolong bulatkan lah. Kalau mula tadi bind dekat promoter. Bila habis sampai bila yang RNA polymerase akan keluar? Bila dia sampai pada terminator. Okay, so let's say dia sampai kat sini lah terminator ni. Okay, dah habis salin sampai sini. So at this part, apa yang berlaku? RNA polymerase akan detach. Maksud detach apa? Dia dah tak bind lah. Dia keluar. Nampak ni? Dia detach. Kita tunjuk arrow dia detach. So apa jadi pada DNA yang terbuka tadi? Okay, sebelum dia tutup dia akan pastikan mRNA, RNA yang kita maksudkan ni mRNA ini pun akan release. Okay, nampak tak? So bila kita nak cerita step termination, okay, tunjuklah kalau you buat satu gambar ni pun okay. Kalau you nak buat gambar yang maknanya dua lah dalam proses terbuka dan akhirnya bila dia jadi macam ni pun okay. So kita kata transcription terminate. Terminate ni maknanya berhenti lah. Okay, dia akan terminate. Stop. Okay, when RNA polymerase reach terminator or stop signal. Saya suka kalau sampai terminator ni pun tak apa. Or stop signal ni sebab dia ada dalam nota. Kalau ditulis tak ada masalah pun. Okay, tapi term terminator ni penting. So apa yang akan berlaku? mRNA yang kita dah siap tadi akan release from the template DNA. So dia akan keluar. Okay, dia akan release. Okay. Manakala ayat ni tak ada dalam nota, tolong tambah. Okay, apa jadi pada RNA polymerase? Kita kena bagi tahu yang RNA polymerase akan detach from DNA. Okay, so RNA polymerase akan detach. So apa yang akan berlaku kepada DNA ni? Dia call balik lah. So DNA akan kekal berada di nukleus. Okay. Manakala complete RNA ni, yang ni pun boleh lah, you boleh label dia sebagai complete. Dan nota kita memang pakai complete RNA transcript atau complete mRNA boleh. Okay, akan pergi ke cytoplasm. Habislah kita belajar bab transcription hari ni.
Alright. So, okay ke tidak? Sekejap, nak stop sharing dulu. Okay. Okay. Okay, kita try tengok. Okay tu takat mana? Okay, so kejap. Saya nak bagi you all link. Okay. Pass. Tak okay madam. Sakit otak. Jangan negatif. Nanti kita tengok balik semula. Tak adalah semua. Sikit je. Part mana? Nak tanya dulu boleh? Saya terangkan balik. Okay, part mana yang sakit otak? Cerita dulu. Sekejap, saya nak buka saya punya crossword puzzle. Untuk you all. Nak assign kat you all. Apa dia? Yang sakit otak tu part mana? Apa yang sakitnya? Ada rasa kan yang ni lagi senang tau berbanding DNA replication. Sebab dia tak banyak step. Tapi siapa yang buat transcription, jangan tertinggal point. Okay, so saya set sebagai assignment ni. Okay, saya nak start. Saya copy. So you all nak suruh saya paste kat mana ni? Dekat chat ni you all boleh nampak ke? Boleh kot. Oh, nampak. Dekat chat ada. Dekat Telegram, siapa yang senang nak boleh, kalau kat phone nak buka kat Telegram, saya paste kat Telegram. Cuba try jawab. Lepas tu submit. Tengok kat nota tu. Ayo. Sekejap, saya nak export you all punya ni. Cepat, saya bagi masa. Ui, senyap. Senyap sunyi ni. Okay, apa yang ada dalam crossword tu, itulah 10 term-term penting yang kita kena tahu. Sekejap, saya nak tutup apa yang patut dulu. Okay, your entire screen. Share. Siapa yang depan laptop, you all nampak screen madam ke? Nampak. Okay, kena jawab sama-sama. Yang tu kejap lagi nak jawab sendiri. Sama-sama. Nak buat sama-sama. Okay, contoh bila you dapat macam ni lah. Let's say lah kalau nanti kita ada hari yang cuti yang saya tak nak ganti, saya nak bagi task-task macam ni lah. Sambil saya bagi video you belajar, tak payahlah buat kat kertas, kita buat terus direct macam ni. Okay, contoh kita start dengan nombor 1 lah, ikut turutan. Okay, dia kata process of mRNA synthesis. Apa nama prosesnya? Transcription. Ya, dia lah. Kena je betul-betul lah. Je. RANS. S tu yang orang selalu. Tak ada. Apa tu? CRIPTION. Okay, very good. Okay. Nampak, 1 dah betul. Betul. Transcription. Okay, nombor 2. Location of transcription in nucleus. Kat mana? Location of transcription dalam eukaryotic cell. Hati-hati. Kadang-kadang dia tanya prokariot. Dia nak tahu tak? You tahu tak? Siapa nak jawab? Apa jawapannya? Nucleus. Okay je. Eden type kan? NUC. Nuc. Macam mana? NUC. 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 Okay. Nuc. LEUS. L-E. LE.
US. Nucleus. Very good. Okay, hati-hati. Sebenarnya kalau kita buat crossword ni, dia macam something yang lebih kepada untuk betulkan ejaan you, jangan salah. Okay, betul. Nucleus. Okay, nombor 3. Melintang pula. Enzyme require in synthesis of mRNA. Ada banyak ke enzim dia? Saya nak anak lelaki pula jawab. Enzyme require in synthesis of mRNA. Weh, anak lelaki saya tengah lunch ke? Tak ada dah. DNA tak ada polymerase. lah. Oh, okey. Yang je. DNA. DNA? Ini rotan kan? RNA polymerase. DNA polymerase. R. Lepas tu? NA. NA. RNA ni memang kena huruf besar. Sebenarnya dia ada jarak tau. P. Lagi? O. O. LY. O. L. Y. Okay. Lepas tu? ME. M-E. RASE. Very good. Marah RNA ke? polymerase. Dalam dalam real tak boleh rapat macam ni tau. Dia kena dekat. Okay, nombor 4. During initiation, RNA polymerase akan recognize and bind to, ada R ujung dia. Bind to Promoter. apa? Tak dengar. Promoter. Okay, betul. Eja. PRO Pro. PRO Pro. Okay, lepas tu MO. MO. TR. Ya, pandai. Promoter. Kenapa dia tak lekat? Oh, kita tak type. Betul dah awak eja tadi. Dia suruh kita tekan juga. Promoter. Okay, nombor 5. Sikit lagi. Complementary pair. Faham tak complementary maksudnya apa? Pasangan sehidup semati kan? Uracil. Kalau adenine, ingat ni mRNA tau. So pasangan dia adalah apa? Uracil. Jom Eja. C pula U. U R A. C. Jangan S tau. Dia apa? C. C I L. Uracil. Very good. I M. Uracil. Okay, nombor 6. Cytosine is paired with apa by 3 hydrogen bond? Guanin. Sila je. GUANINE 9. GUANINE. Walaupun sebutnya nin tapi ejaan dia NINE. Very good. Okay, how about number 7? 3 ke 5 strand, 3 prime to 5 prime strand will act as, biasanya memang Template. ya, eja template TEM. TM PLATE. PLATE. Very good. So kalau korang main, kejap lagi korang main dan submit, tak ada masalah pun. Jangan lupa kalau yang ada ni pun kena tekan juga huruf dia. Template. Last 3. Number 8. Transcription. Proses transcription akan terhenti. When RNA reach region. Terminator. Macam ni je terminator. TER. TER. MI. NA. TOR. Nanti Madam nak buat ni lah macam spell it right punya game challenge lawan. Ya Allah. Terminator. Tak apalah, kat situ lah kita gain confidence. Ni pendek je. Okay, yang ni Madam tak ajar. Nanti kejap lagi Madam tunjuk sikit during RNA processing, intron is removed and
Okey, kat sini sebenarnya jawapan dia EXON. Ni kejap lagi Madam tunjuk Ini ada dekat first page tadi yang masa bezakan antara sebab mRNA yang dah terhasil tadi tu dia tak siap tau. Sebelum dia keluar daripada nukleus pergi ke cytoplasm, dia kena mengalami ada satu proses lagi kita panggil RNA processing. Kejap kita tunjuk. Last. mRNA that is synthesized consists of apa? Polynucleotide strand. mRNA yang terhasil tu terdiri daripada apa agak-agak ni? Dia tu macam mana? Single. Macam you all lah. Ke you all Single madam. Single. Macam yang jawab tu, madam. Yang jawab tu single ke? Single lagi ke? Eja single. Single forever. Jangan single forever. Umur sekarang single tak apa. Eja single tak bunyi dah awak usik kawan awak. Eja single. SI. Hayun lah Eja. NGLE. Single. Kesian. Yeay, siap. Okay, very good. Okay. Ini bukan kita lah. Okay, sekejap. Madam nak tunjuk. Alamak, Madam dah tutup nota lah. Sekejap. Boleh. Kita boleh buka. Okay, kalau you tengok dekat nota you all, okay, dia ada satu part tau. Ya Allah, harap-harap dia akan memberi kerjasama. Kejap. Dekat nota muka surat yang mula-mula. Madam tak conteng lah, Madam tunjuk je. Okay, dalam eukariot ni, okay, dia penting juga sebab dia ada satu proses yang kat sini. Tengok ni tadi kita dah tahu dari segi lokasi kan. Ayat akson tadi tu ni Okay, di mana bila dia berlaku kat nukleus, yang terhasil ni tadi kita panggil dia sebagai pre-mRNA. So apa yang kena berlaku pada dia? Okay, dia akan kena berlaku proses RNA processing. Okay, sebab apa? Dia ni sebenarnya terdiri daripada susunan yang ada kod, ada yang tak ada kod. Maknanya maklumat tu bila kita nak translate nanti, nak terjemahkan, ada bahagian tu tak boleh diterjemahkan. So kita kena buanglah bahagian tu. Okay, bahagian yang ada kod, kita panggil sebagai, apa? Nampak tak dia kata? Cut out intron. Kalau yang ada kod, nama dia exon macam soalan tadi. Maknanya exon ni kita akan kekalkan. Sorry. Macam mana undo tau. Okay, manakala yang kita buang adalah intron. Kejap. Mainlah mak conteng kat sini. Tambah satu page. Okay, so maknanya mRNA yang terhasil tadi, mRNA yang terhasil tadi, mula-mula kita panggil dia pre-mRNA. Kenapa pre-mRNA? Kalau kita tengok secara detail pre-mRNA ni, dia terdiri daripada dua bahagian berselang-selang. Let's say bahagian yang Madam warnakan ni kita panggil intron. Bahagian yang putih ni exon. So yang mana yang kita perlu untuk hasilkan matured ataupun complete? Kalau dah matured mRNA, ini yang akan pergi ke cytoplasm. Okay, so bahagian yang kita akan buang adalah intron sebab dia adalah non-coding. Non-coding segment. Manakala bahagian exon ini adalah coding. So kalau you tengok tadi dia kata cut out and remove intron, non-coding sequence. Kita buang dan kita cantum balik bahagian exon. So maknanya yang ni semua buang, cantum balik bahagian exon, jadilah matured RNA. Benda ni dinamakan sebagai proses RNA processing. Dan hanya berlaku dalam eukaryotik sel. Itu je lah yang saya nak ajar hari ni. Okay, jap. Nak stop recording. Stop presenting. Okay.